Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur bersama saya Sandahya dan ini fokus minggu depan. Untuk fokus minggu depan, beberapa perkara saya gariskan dan menjadi tumpuan bukan sahaja di Malaysia malah di dunia. Antaranya adalah berkaitan dengan mesyuarat khas sidang Dewan Rakyat yang mana bakal diadakan selama 5 hari bermula 26 hingga 29 Julai dan 2 Ogos ini. Dan perkara ini saya akan bawakan, bincangkan dan juga melihat kepada mungkin perkara-perkara yang akan berlaku sepanjang minggu depan termasuk liputan Astro Awani. Seterusnya, minggu depan juga kita akan melihat kepada status terkini jumlah jangkitan COVID-19 dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini perkara yang perlu kita titik beratkan dan melihat kepada perkembangannya dari semasa ke semasa. Selain daripada itu, fokus minggu depan juga tertumpu kepada Majlis Pemulihan Negara MPN yang bersetuju menjemput wakil-wakil parti pembangkang iaitu Pakatan Harapan, Warisan dan Pejuang sebagai ahli MPN. Dan juga dalam pemulih yang mana bayaran air citra akan dibuat secara berperingkat bermula 2 Ogos 2021. Turut menjadi tumpuan adalah Sukan Olimpik Tokyo yang bermula 23 Julai hingga 8 Ogos depan dan juga kita akan melihat kepada prestasi skuad kebangsaan dan juga atlet negara dalam Olimpik Tokyo 2020. Dan seterusnya turut menjadi fokus bermula 26 Julai 2021 anda perlu saksikan segmen Sinar Awani yang akan bersiaran pada pukul 8 malam setiap hari di saluran Astro Awani. Dan juga pada 28 Julai merupakan Hari Hepatitis Sedunia yang disambut pada 28 Julai setiap tahun, yang mana hepatitis adalah satu penyakit keradangan hati akibat jangkitan virus hepatitis A, B, C, D dan juga E. Dan turut menjadi tumpuan dan memungkinkan untuk kita melihat satu laporan khas adalah Hari Harimau Sedunia atau Global Tiger Day disambut pada 29 Julai setiap tahun bertujuan memupuk kesedaran tentang pemeliharaan harimau di dunia. Saya rangkumkan menerusi visual grafik berkenaan. Ini fokus utama yang saya berikan dan juga tumpuan kita. Isnin ini, ahli-ahli Parlimen akan kembali ke bangunan Parlimen bagi menghadiri sidang khas Dewan Rakyat selepas persidangan ditangguhkan sejak awal tahun ekoran pandemik COVID-19 yang kini hampir mencecah 1 juta kes. Dan buat pertama kali untuk tahun ini, ahli Parlimen akan berkumpul di bawah satu bumbung bagi mendengar penerangan, mengajukan soalan beberapa perkara terutamanya berkaitan dengan proklamasi darurat dan juga langkah-langkah kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19. Pastinya penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka 2 lapis selain menjalani ujian saringan COVID-19 adalah antara perkara yang wajib dipatuhi oleh ahli Dewan Rakyat, petugas Parlimen dan juga media. Persidangan kali ini turut menarik perhatian apabila Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan berada di kerusi nombor 2 selepas dilantik Timbalan Perdana Menteri pada 7 Julai. Pada sidang khas ini juga 4 ahli Parlimen bebas sebelum ini termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hadir sebagai ahli pejuang selepas parti itu didaftar secara rasmi pada 8 Julai. Dan perkara anda perlu tahu mengenai sidang khas Parlimen ini saya kongsikan untuk anda.
Dan bagi mengulas selanjut bersama Esrawani menerusi Skype ketika ini, Koordinator Penyelidik Research for Social Advancement ataupun REFSA, Fakhur Razi Rashid di talian. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali, kita pasti ini keseluruhan bukan sahaja ahli parlimen tetapi rakyat Malaysia untuk menantikan mungkin bagaimana perjalanan sidang Dewan Rakyat Khas yang akan diadakan bermula Isnin ini, bagaimana untuk kita memahami pentingnya tempoh mesyuarat khas ini khususnya dalam memastikan pelan pemulihan negara itu berjalan dengan lancar dan pada masa sama ia tidak mengetepikan proses semak dan imbang. Terima kasih atas soalan itu. Apa yang saya lihat apabila aturan mesyuarat itu dikeluarkan pada beberapa hari yang lalu, ia memperlihatkan tekanan ataupun desakan daripada rakyat itu sendiri untuk melihat parlimen bersidang telah pun dikemukakan atau dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Cuma ada beberapa perdebatan ataupun perselisihan dari segi isu-isu teknikal bagaimana mesyuarat khas 5 hari ini di Dewan Rakyat benar-benar menterjemahkan apa yang diharapkan oleh rakyat yang melihat isu-isu ekonomi dan pandemik ini masih tidak menentu dan bagaimanakah kerajaan menggunakan ruang yang ada ini untuk bekerjasama dengan ahli parlimen membangkang melahirkan satu dasar yang terbaik dan mengatasi beberapa kelemahan kerajaan. Ini saya tekankan di sini bahawasanya dalam persidangan parlimen ini berfungsi ataupun tujuan asal parlimen ini adalah untuk memastikan kerajaan itu bertanggungjawab terhadap segala keputusan dan perancangan yang dilakukan. Jadi dalam tempoh 5 hari ini, sebelum ini saya telah memberi pandangan bahawa tempoh 5 hari ini terlalu singkat. Tetapi agenda-agenda yang dibawa oleh kerajaan dalam 5 hari ini ada beberapa perkara yang penting. Cuma dari segi pendekatan yang digunakan kerajaan itu agak menimbulkan pertanyaan ataupun soalan teknikal seperti saya katakan tadi kerana tidak ada sesi perbahasan di dalam parlimen. Namun beberapa kenyataan daripada Menteri Kerajaan sendiri mengatakan parlimen pada Isnin nanti akan ada sesi taklimat daripada menteri dan di parlimen dibenarkan untuk mencelah atau bertanya soalan. Bagi saya ia juga teknikal kerana apabila taklimat itu berlangsung, bagaimanakah pertanyaan soalan ataupun peruntukan masa yang diberikan kepada ahli parlimen itu mencukupi untuk melihat keseluruhan dasar yang telah diterangkan oleh menteri. Dan ini akan menimbulkan beberapa isu teknikal pada hari pertama. Saya jangkakan pada hari pertama, persidangan pada hari pertama itu akan menimbulkan beberapa isu teknikal yang akan dibangkitkan oleh ahli parlimen itu sendiri. Supaya mereka dapat lihat pendekatan ataupun bagaimana mesyuarat khas ini berlangsung dengan lancar oleh sepanjang 5 hari tersebut. Dan juga Fakhur Razi, bagaimana untuk kita menjangkakan suhu dan juga aspirasi ataupun harapan rakyat daripada mesyuarat khas ini? Seperti yang Fakhur Razi kata, ia mungkin tidak panjang dan masanya agak pendek dan isu-isu teknikal mungkin berlaku pada hari pertama. Tetapi harapan dan juga aspirasi rakyat itu perlu diterjemahkan dengan keadaan yang begitu baik dalam tempoh dan juga jangka waktu yang telah pun ditetapkan. Okey. Apa yang penting bagi saya adalah keterbukaan kerajaan dalam persidangan khas kali ini. Kerana apabila mereka memberikan taklimat dan ada pertanyaan daripada ahli parlimen itu sendiri, apa yang diharapkan oleh rakyat dan ahli parlimen supaya kerajaan terbuka mendengar kritikan konstruktif dan menambah baik dasar-dasar mereka yang dilihat beberapa tempoh bulan yang lalu agak lemah dalam menangani krisis ekonomi dan pandemik. Dan keterbukaan ini akan menjadi kunci kejayaan sidang parlimen khas ini apabila ia memberikan ruang kepada pihak pembangkang juga memberikan dasar alternatif mereka kepada pihak kerajaan dan ia boleh dibincangkan antara kedua-dua belah pihak. Tapi saya sebenarnya ada satu perkara yang saya rasa sepatutnya kerajaan buat terlebih dahulu adalah memberi taklimat itu bukan di dalam Dewan Sidang tetapi memberi taklimat itu di dalam Jawatankuasa Pilihan Khas ataupun Select Committee. Sebab di dalam persidangan ataupun Dewan Sidang penuh,
apabila kerajaan memberi taklimat, mungkin taklimat itu dalam tempoh 2 jam ataupun 1.5 jam, kerana di amalan ministerial statement di Parlimen Westminster contohnya di UK, taklimat ataupun statement daripada menteri ini mengambil masa tempoh dalam 1 hingga 2 jam. Termasuklah pertanyaan-pertanyaan daripada ahli parlimen itu sendiri. Jadi sebab itu saya rasa perlu ada satu penjelasan daripada pihak Speaker Dewan Rakyat bagaimanakah untuk memastikan sidang khas 5 hari ini berjalan dengan memberikan protokol masa yang sama kepada ahli parlimen. Kerana kita harus ingat, ahli parlimen ini sudah berada di lapangan dalam tempoh masa yang lama dan terdapat beberapa desakan daripada rakyat dan pihak ataupun daripada pelbagai antaruk meminta ahli parlimen ini untuk menegur kerajaan supaya membetulkan dasar. Jadi keterbukaan adalah kunci kejayaan dan saya berharap selepas 5 hari persidangan khas ini, segala taklimat yang diberikan oleh kerajaan pada ahli parlimen itu perlu disambung dalam jawatan kuasa pilihan khas. Kalau kita lihat semalam, 23 Julai, jawatan kuasa pilihan khas Kesihatan Sains dan Inovasi yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Bandar Kuching ataupun daripada Dr. Kevin telah mendengar taklimat daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham berkenaan dengan isu-isu semasa mengenai wabak COVID-19 dan juga tentang program imunisasi kebangsaan. Jadi patutnya taklimat itu tidak berlaku di dalam Dewan Sidang yang begitu besar forumnya. Lebih ada sekarang ni kiranya tercatat ada 80 orang. Tetapi Dewan sepatutnya taklimat itu perlu diberikan kepada jawatan kuasa pilihan khas yang dianggotai oleh tidak melebihi 5 orang, saya rasa 7 ke 10 orang yang dianggotai oleh ahli parlimen daripada kerajaan dan pembangkang, dan mereka boleh dalam sesi apabila menteri memberi taklimat dalam JPC atau select committee ini, sebenarnya ahli parlimen mempunyai peluang untuk menyiasat dan meneliti segala dasar tersebut secara spesifik. Berbanding dengan pembentangan taklimat di dalam Dewan Sidang yang kita akan lihat ramai ahli parlimen duduk dalam tu dan objektif ataupun berbahasa itu mungkin boleh lari daripada topik masalah isu politik dan sebagainya. Jadi saya rasa perlu ada penambahbaikan dari segi sidang khas ini. Ya, Pak Razi, ini sesuatu perkara yang mungkin berlaku di Parlimen dan juga di Dewan Rakyat seperti yang kita saksikan sebelum ini. Mungkin berlaku sedikit pertelingkahan, salah faham dan juga perdebatan dalam kalangan ahli-ahli Parlimen contohnya. Dan juga bagaimana untuk kita memastikan dan juga melihat kepada kaedah terbaik supaya situasi seperti sebelum ini tidak berlaku ketika negara benar-benar dalam krisis pandemik COVID-19 ini? Kita perlu sedar bahawasanya parlimen juga adalah satu institusi politik. Dan sebenarnya apabila saya gusar apabila kerajaan mengeluarkan surat mesyuarat ini ada respon kritikan daripada pihak pembangkang dan daripada ahli parlimen daripada ahli parlimen yang bukan ahli kerajaan akan mempersoalkan bagaimana ruang yang diberikan oleh kerajaan ini dilihat nampak terhad. Dan dia akan memberi satu gambaran bahawasanya ahli parlimen ini tidak punya banyak masa untuk membahaskan dasar. Jadi apa yang boleh dibuat oleh kerajaan dalam tempoh 5 hari persidangan ini adalah untuk memastikan ruang ataupun peruntukan masa itu diberikan dengan adil dan sama kepada ahli parlimen. Lepas tu yang keduanya paling penting sekali adalah untuk mengelak daripada politik cacah marbah ataupun dalam sidang khas ini, kita perlu semua ahli parlimen dan pihak kerajaan perlu berlapang dada dan fokus kepada isu dasar yang kini menjadi soal penting, soal yang kita pertaruhkan hari ini adalah soal nyawa rakyat dan soal kebajikan rakyat yang saya fikir berada di tahap yang kritikal apabila adanya kempen bendera putih dan sebagainya. Kita perlu melihat memfokuskan isu-isu ini lebih daripada perbezaan politik kepartian.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Koordinator Penyelidik Research for Social Advancement ataupun REFSA atas perkongsian itu tadi, Fakhur Razi Rashid. Dan pastinya nanti minggu depan Fakhur Razi kita akan melihat bagaimana perjalanan bermula Isnin 5 hari sehingga tarikh tamat 5 hari yang ditetapkan oleh Dewan Rakyat untuk bersidang. Dan ini menjadi fokus minggu depan. Kita nak melihat kepada terutamanya dalam menangani keyakinan dan juga kelangsungan untuk kita terus mendepani COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Fokus Minggu Depan. Kembali dalam Fokus Minggu Depan. Berlangsung selama 5 hari. Semua ahli parlimen sebenarnya dibenar hadir ke parlimen bagi mendengar penerangan, mengajukan soalan dan juga beberapa perkara berkaitan dengan proklamasi darurat dan juga langkah kerajaan menangani pandemik COVID-19. Dan juga melihat kepada aturan mesyuarat berdasarkan kepada aturan mesyuarat yang sudah diedarkan kepada semua ahli parlimen. Persidangan yang bermula pada pukul 10 pagi dimulai dengan sesi penerangan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diikuti 4 menteri yang terbabit dalam pengurusan COVID-19. Secara eksklusif dan juga komprehensif, laporan kami bawakan dari Parlimen bersama dengan rakan wartawan kami pastinya yang akan berada di sana, dan juga beberapa perkara dan juga liputan yang kami fokuskan menerusi mesyuarat khas sidang parlimen kali ini. Saya nak terus saja ketika ini bersama dengan Firdaus Azil yang akan memulakan tugas sidang Dewan Rakyat sebagai wartawan membuat liputan di sana bermula hari Isnin. Mungkin perjalanan liputan untuk esok awal ni, fokus kita minggu depan, segala perkara yang akan dibincang dan juga dinyatakan menerusi sidang Dewan Rakyat. Bagaimana Firdaus Azil? Okey, baik. Terima kasih. Sebelum tu saya nak rangkumkan sedikit bahawa mesyuarat khas ini masih berada dalam lingkungan mesyuarat ketiga. Mesyuarat ketiga untuk takwim bagi mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 kerana sebab kita walaupun telah mesyuarat ketiga itu telah pun diselesai ataupun concluded pada Disember lepas, tetapi kita masih selagi mana belum lagi memasuki mesyuarat penggal keempat. Dan mana kalau saya perhatikan mengenai, mungkin telah bincangkan sebelum ini bahawa penerangan ini akan terdapat beberapa sesi, antaranya dimulakan oleh Perdana Menteri sendiri yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menerangkan khusus mengenai pelan pemulihan negara. Yang ini saya kira sangat penting memandangkan kita perlukan plan sebagai exit strategy, bagaimana untuk kita bagaimana strategi untuk kita berada ketika ini, dan juga bagaimana exit strategi untuk kita terus maju ke hadapan. Dan kemudian sesi itu akan disusuli oleh Menteri Kesihatan sendiri, Datuk Seri Dr. Adham Baba, yang mana ini khas mengenai tindakan bagaimana menangani pandemik COVID-19, diikuti oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu YB Khairy Jamaluddin yang juga merupakan Menteri Penyelaras bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK, yang mana beliau akan menerangkan khusus mengenai program vaksinasi ini. Dan kemudian seterusnya ialah Menteri Kewangan iaitu Datuk Seri Tengku Zafrul, yang mana beliau juga merupakan Menteri Penyelaras bagi pelan pemulihan negara. Dan terakhir sekali sudah pasti Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga merupakan Menteri Pertahanan, khusus mengenai sesi mengenai pelaksanaan darurat. Dan kalau saya ikutkan takwim yang disediakan oleh pihak Parlimen ini, setiap kali habis penerangan akan diikuti. Bermaksud ketika mereka, Menteri-Menteri dan juga Perdana Menteri, TPM sebagainya memberi penjelasan, tidak boleh dicelah. Kalau mengikutkan apa saya baca inilah, selepas selesai sesi penerangan, maka bolehlah ahli-ahli yang berhormat ataupun ahli-ahli Parlimen di dalam Dewan Rakyat itu, yang mana kita difahamkan setakat ini tidak ada perubahan, masih hanya dilimitkan ataupun dihadkan sebanyak 80 orang pada satu masa. Selepas sesi penerangan, bolehlah mereka bertanya, dan itu pun kita jangkakan akan hangat juga kerana banyak persoalan yang sudah pun mereka lontarkan sebelum-sebelum ini melalui kenyataan media, melalui sosial media masing-masing, dan kali ini secara rasminya, secara officialnya di dalam Dewan Rakyat sendiri yang akan direkodkan melalui handset. Dan untuk pengetahuan penonton juga terdapat 13 risalah yang akan dibawa. Ini termasuk pertamanya
ialah proklamasi darurat. Yang pertama, kalau kita boleh ingat mengenai bagaimana proklamasi darurat untuk mengelakkan pilihan raya kecil Batu Sapi diikuti oleh proklamasi darurat khusus untuk mengelakkan PRK Greek dan juga PRK Bugaya kalau tak salah saya. Dan selepas itu ada juga ordinan-ordinan darurat. Semua ini penting dipersembahkan ataupun dibentangkan di dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara sebelum 1 Ogos, sebelum tarikh proklamasi itu berakhir. Itu apa yang telah saya baca. Dan juga mungkin saya boleh kongsikan sedikit sebelum itu bahawa ini antara sebelum ini juga pernah diadakan mesyuarat khas yang mana kalau kita boleh ingat pada Januari 12, 2009 mengenai isu Gaza, 23 Julai 2014 mengenai tragedi yang menimpa MH17 serta pada bulan Januari 2016 mengenai Trans-Pacific Partnership Agreement. Tetapi seperti yang Ehsan tanyakan, ini merupakan antara kali pertama juga pengalaman baru kerana ini berbeza, bukan sahaja berbeza dengan mesyuarat khas sebelum ini, malah ini juga sudah pastinya berbeza dengan peraturan-peraturan ataupun aturan mesyuarat sebelum ini. Kerana sebelum ini kalau kita boleh ingat, bagi mereka yang biasa dengan parlimen sudah mesti masuk parlimen pagi-pagi Isnin akan dimulakan dengan sesi soal jawab bersama menteri, selepas itu ada rehat, kemudian ada juga sesi selepas itu berlangsung ataupun bersambung sesi perbentangan rang undang-undang dan sebagainya. Jadi ini antara yang perlu kita beri perhatian, fokus, kerana kita khuatir ataupun kita jangkakan sewaktu persidangan ataupun mesyuarat khas ini akan ada ruling-ruling ataupun orang kata petua-petua yang ditetapkan oleh yang petua Dewan Rakyat dan sebagainya. Ini yang perlu kita beri fokus kerana ia melibatkan sedikit aspek teknikal, Ehsan. Dan juga Firdaus, SOP perlu dijaga. Wartawan yang akan berada di sana telah pun melaksanakan swab dan pastikan ia negatif sebelum masuk ke dalam parlimen dan sebagainya. Tetapi untuk menjaga SOP, liputan juga diterhadkan kepada seorang ataupun 2 orang wakil media untuk satu-satu organisasi. Tetapi bagaimana untuk kita mendapatkan liputan yang lebih menyeluruh sekiranya kita tidak berada di lokasi itu, Firdaus Azil? Baik, kalau mengikutkan apa yang telah diberikan kepada kami media, satu surat rasmi daripada penaras parlimen ataupun pengelola pentadbir parlimen sebagainya, kalau saya lihat jumlah yang disediakan untuk media-media official ataupun media rasmi seperti bernama Jabatan Penerangan RTM, mereka diberikan lebih banyak slot. Maksudnya untuk mereka mungkin lebih daripada 10 ke 15 orang, tetapi untuk contoh kalau stesen TV seperti Astro Awani, TV3 ataupun yang lain-lain stesen TV yang dibenarkan masuk, kami hanya dibenarkan seramai 2 orang, iaitu satu wartawan serta satu juru kamera. Kalaulah anda adalah mungkin wartawan portal ataupun surat khabar ataupun akhbar sebagainya, hanya seorang sahaja yang dibenarkan. Dan kalau boleh saya kongsikan, di dalam bilik media itu memang ada tempat khusus untuk media, okey, tetapi di situ juga disediakan tempat untuk sidang media. Kita jangkakan biasanya sidang-sidang akhbar ini akan diadakan selepas selesai semua sesi ini, yang mana itu perlu kita jagakan mengenai SOP dan sebagainya. Tetapi kita juga difahamkan oleh pihak urus takbir parlimen bahawa disediakan juga bilik untuk mana-mana ahli parlimen ataupun ahli politik ataupun menteri kalau mereka nak buat PC boleh berada di dalam bilik itu. Dan juga disediakan juga pautan mana mereka akan membuatkan sidang akhbar secara live. Maksudnya bukan saja media di dalam parlimen, tetapi di luar saja juga boleh memberi ataupun boleh monitor, boleh memantau bagaimana. Dan selain pada itu, kita juga disediakan beberapa sumber rasmi, sebab itulah ada lebih-lebih sumber seperti bernama RTM sebagainya, itu juga boleh kita gunakan untuk memantau perjalanan parlimen. Firdaus, secara ringkas dan paling ringkas, apa jangkaan seorang wartawan untuk liputan sepanjang minggu depan sidang khas Dewan Rakyat ini? Kita tahu memang kali ini sebab sekian lama panggilan-panggilan ataupun desakan malah telah diutarakan oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri agar diadakan mesyuarat khas ini khusus untuk membincangkan proklamasi darurat, ordinan darurat, perbelanjaan kerajaan dalam mengawal ataupun mengurus perbelanjaan serta bagaimana mengurus. Ini antara sebab kalau kita lihat sebelum ini, seperti yang saya cakap sebelum tadi, terutamanya pihak-pihak pembangkang dan juga pihak pembangkang dalam kerajaan telah pun melontarkan persoalan yang perlu dijawab oleh menteri. Kali ini
kita jangkakan apabila sesi penerangan itu, maka akan kita perlu lebih memberi fokus agar kita dapat pastikan maklumat ini tepat untuk sampai kepada rakyat. Itu fokus minggu depan. Pastinya tumpuan kita sepanjang berlangsungnya sidang khas Dewan Rakyat. Itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih Firdaus Azil. Terima kasih kepada anda yang menonton. Fokus minggu depan, saya Sandahya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.